adalah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk para wanita. Ya, wahai wanita, wahai seluruh wanita, kerana aku melihat ramai di kalangan kamu di dalam neraka. Jadi penawar dia apa dia? Sedekah dan istighfar. Maka yakinlah insya-Allah sahabat-sahabat semua, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dalam majlis ini. Kalau ada yang berdosa pun, termasuk ustazah, insya-Allah mudah-mudahan barakah kita hadir ke majlis ini, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau ada yang sakit, tuan-puan sekalian, mudah-mudahan biiznillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, Allah mengurniakan kesembuhan dan kesihatan kepada kita. Kalau ada yang berhutang, tuan-puan sekalian, dibelenggu dengan hutang kiri kanan keliling pinggang, biiznillah insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, Allah menyelesaikan masalah hutang piutang kita. Kalau ada yang miskin, tuan-puan sekalian, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kaya lagi maha terpuji, insya-Allah diberikan kelapangan rezeki. Nak apa lagi? Kalau ada yang tua bakal muda. Tak adalah itu saya buat-buatlah pula. Kerana pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada apa yang boleh berlaku, tak ada apa yang boleh kita lakukan. Maka marilah sama-sama muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana siapalah kita ya untuk Allah sentiasa pilih berada dalam majlis-majlis ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak kalau tak ada program pagi ni, puan-puan buat apa? Kita tanya grup marhaban dulu. Agak-agak kita buat apa, sahabat-sahabat semua? Macam-macam lah pagi ni kan ya. Ada tak yang tak bangun tidur lagi? Yang qada balik tidur, lepas siap-siap sarapan, orang kata apa, tidur balik. Apa kita buat pagi ni? Mulalah merayau-rayau lah fikiran tu nak ke mana? Nak ke Giant ke, IOI ke, mana lagi? Mulalah macam-macam. Ya, paling tidak pun berkemas rumah, alhamdulillah. Bila kemas rumah, lepas tu nak berjalan juga. Ya, ataupun kalau tak pun tengok handphone. Macam-macamlah aktiviti tu. Ada yang baik, ada yang melalaikan. Tapi alhamdulillah hadir dalam majlis ilmu, sahabat-sahabat, ya, para muslimah sekalian, adalah sebuah nikmat yang besar. Ustaz nak dengar seluruh yang berada dalam surau Raudatul Firdaus ini untuk menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya menyempurnakan segala bentuk kebaikan. Terlebih dahulu Ustazah ucapkan jutaan terima kasih ya atas jemputan pihak Surau Raudatul Firdaus. Masya-Allah ya, nama suraunya hebat. Dan Ustazah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan para muslimah ya pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini diberikan oleh pihak penganjur. Kalau ustazah yang pilih tajuk, mungkin ustaz tak berani letak tajuk seperti hari ini. Tapi sebab penganjur bagi, berani nak sebut. Apa tajuk kita? Tahu tak tajuk kita? Ke tak kisahlah tajuk apa ustazah, cara buat kek batik pun saya datang. Tahu tak tajuk kita ni? Apa tajuk dia? Aku sekejap ustazah pula lupa dah. Tengok IG bagi. Bukan, tajuk dia adalah akulah wanita dicemburui bidadari. Masya Allah, Masya Allah. Kalau tak ada aku tu berani lagi ya, wanita yang dicemburui bidadari. Tapi bila sebut akulah wanita yang dicemburui bidadari, ustazah paling nak elak tajuk ni dilihat oleh suami ustazah.
Dia cakap dah dengan Hajah Wani sahabat Azhar. Tajuk ni takutlah. Tak boleh bertukar Tapi tak apa sabaran Ustaz hari ni untuk mengulas tajuk yang menakutkan. Sebab apa? Sebab ada perkataan aku. Ustaz angkat tangan tuan-puan sekalian. Tidak ada dalam hati Ustazah terasa bahawa Ustazah menjadi wanita yang dicemburui bidadari, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun Ustazah faham, kita nak menyebut secara umum tentang adanya wanita-wanita yang dicemburui oleh bidadari, ya. Adanya wanita-wanita yang dicemburui oleh bidadari, dan kita berharap insya-Allah biiznillah birahmatillah kita tergolong dalam golongan wanita tersebut. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Ustazah nak mengajak sahabat-sahabat semua terlebih dahulu untuk kita berzikir. Boleh ke? Nak bagi tenang hati, nak bagi siapkan kita punya jiwa raga untuk mendengar ilmu, nak bagi kosong fikiran supaya dapat fokus kepada apa yang kita sampaikan, ya. Mungkin ada yang baru duduk tercungap-cungap lagi, mungkin ada yang tadi makan sampai 2 pinggan, ya, masih bermasalah nak digest yang dalam perut ni, ya. Jadi kita bagi masa dengan sama-sama kita berzikir dengan asmaullahil husna. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haq, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Ahad, ya Malik al-Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Sahabat-sahabat silakan berdoa.
secara bersendirian, ya, selepas kita mengalunkan ataupun menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan asmaullahil husna. Mudah-mudahan doa kita yang mengikutinya adalah doa yang mustajab. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ni pun masya-Allah ya tuan-puan semua, kisahnya terlalu istimewa, terlalu istimewa. Insya-Allah nanti kita akan kongsikan sedikit kisah Ummu Salamah. Tapi ustazah nak cerita dulu bagaimana perbualan di antara Ummu Salamah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahulah kepada kami mana yang lebih utama di syurga, wanita di dunia atau bidadari syurga?" Nanti dekat syurga nanti ya Rasulullah, siapa yang lebih utama? Kami wanita-wanita dunia yang masuk syurga ataupun bidadari syurga yang sudah sedia ada? Jadi dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari syurga seperti kelebihan apa yang nampak daripada apa yang tidak terlihat. Maksud dia sahabat-sahabat, ya, katalah buku ni kan, nampak tak? Nampak kan? Beza dia, perumpamaan yang Nabi SAW bawa, ini buku yang nampak dengan yang tak nampak. Jauh tak beza dia? Nampak tak? Nampak tak? Siapa tak nampak pendek umur? Nampak tak? Tak apalah, panjang juga umur. Memang tak nampak Ustazah sorok. Bezanya kata Nabi SAW, macam benda yang kamu nampak dengan benda yang kamu tak nampak. Demikianlah utamanya wanita-wanita dunia di dalam syurga berbanding bidadari-bidadari syurga itu sendiri. Jadi Ummu Salamah kehairanan. Bagaimana boleh demikian ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, kerana salat mereka, kerana puasa mereka dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meletakkan cahaya pada wajah mereka. Saya ulang suara tuan-puan. Kerana salat mereka, kerana puasa mereka dan kerana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meletakkan cahaya pada wajah mereka. Au kama qal. Nampak tak sahabat-sahabat sekalian? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keutamaan kepada wanita-wanita di dunia. Bukan semua, ya, bukan makna kata semua wanita dunia lebih utama daripada bidadari syurga. Syarat dia apa dia? Wanita yang jaga solat. Syarat dia apa dia? Wanita yang jaga ibadah puasa. Wanita yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini dicemburui oleh bidadari syurga. Mari kita lihat contoh seorang wanita, sahabat-sahabat sekalian, yang kita dengar pun kita cemburu. Seorang sahabiah yang bernama Atikah binti Zaid. Ada siapa-siapa yang hamil kat sini? Ada. Dah dapat dah nama anak? InsyaAllah boleh letak kalau anak perempuan namanya Atiqah. Kalau rasa nak buat murakab, nak bagi dua ustazah, tak nak Atikah saja, Atikah Hafizah. Tapi Atikah tu mesti ada, Hafizah tak apa, tak payah. Seorang sahabiah tuan-puan sekalian, yang pasti bila kita mendengar kembali kisah beliau ini, kita rasa cemburu. Siapakah Atikah binti Zaid? Seorang wanita ahli ibadah, seorang wanita yang Allah berikan kecantikan pada rupa paras, seorang wanita yang Allah berikan kepintaran pada akalnya,
Seorang wanita yang Allah berikan, Masya Allah ya, kelunakan pada suaranya dan kehalusan pada kata-katanya. Sebab itu Atikah binti Zaid juga terkenal sebagai seorang penyair wanita. Masya Allah. Siapa sini pandai bersyair? Ya, Atikah binti Zaid, Allah longgokkan kelebihan-kelebihan kepada beliau ni tuan-puan sekalian, tapi tidak membuatkan beliau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atikah binti Zaid, sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, siapa yang memburu syahid, kahwinlah dengan Atikah. Masya Allah. Ya Allah, dahsyatnya. Siapa yang rasa nak memburu syahid, kahwin dengan Atikah. Kenapa? Sudah 4 orang suami Atikah. Atikah kahwin je, lepas tu insya-Allah dapat syahid. Masya Allah. Mesti masing-masing terbayang suami kat rumah kan, bila nak syahid lah suami kita ni. Ya Allah, kurniakanlah kematian pada suami kami juga mati syahid, ya Allah. Ustaz memang doa macam tu ya, Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagai hidupnya para ulama dan matikanlah kami sebagaimana matinya para syuhada. Macam mana kita mungkin tak nampak cara dan sebagainya, terpulang, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat lagi maha bijaksana. Masya Allah, Atikah binti Zaid, pertama kali wanita muslimah salihah ini berkahwin dengan anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama anak Sayyidina Abu Bakar tu? Abdullah bin Abi Bakrin. Abdullah. Masya Allah, Allah uji rumah tangga mereka tuan-puan sekalian. Ini yang pertama kahwin yang pertama. Allah uji rumah tangga mereka, ialah dapat isteri lawa, kata-katanya halus, suaranya lunak, apa lagi? Bijak, baik, sehingga menyebabkan Abdullah bin Abi Bakrin beberapa kali terlepas jemaah solat subuh. Masya Allah. Ini bukan cerita reka tuan-puan disebut dalam sejarah, yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa bimbang. Apakah menantu aku sekarang telah menjadi jalan kelalaian kepada anak laki-lakiku? Perhati semayang subuh jemaah, tak ada lagi ni anak laki ni, sejak kahwin ni. Itu tidak menjadi kebiasaan kepada golongan sahabat. Sehingga bila tengok keadaan tu agak parah, dicadangkan kepada Abdullah bin Abi Bakrin, kalaulah isteri kamu sekarang melalaikan kamu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lepaskan dia. Masya Allah. Masya Allah. Semalam ustazah ada program dengan apa? Peguam-peguam syar'i. Nama program tu Forum Literasi Undang-Undang. Panel dia peguam lah, ustazah je lah tak peguam kan. Jadi diminta peguam-peguam tu untuk ceritalah kes-kes yang pernah mereka handle. Ustazah lupa nak tanya, ada tak kes perceraian sebab isteri melalaikan daripada suami beribadah? Rasa tak ada kan. Yang ada apa? Isteri geram, suami dia suruh ibadah, tak ibadah-ibadah. Orang suruh solat, dia tak solat. Dia ni tak puasa Ramadan, tu adalah kan. Ini hairan tuan-puan. Dan Masya Allah tuan-puan, bagi Abdullah, kalaulah bagi Abdullah dan Atikah sendiri, kalau inilah keadaan rumah tangga kami sekarang, dek kerana mungkin rupa paras cantik aku, dek kerana entah aku memukau sangat kepada suami ni, suami pun fikir benda yang sama, setuju untuk berpisah. Masya Allah. Sebab rumah tangga ni kalau tak bawa kita dekat kepada Allah, tak guna. Masya Allah Atikah, kuatnya dia.
Tapi apa yang berlaku tuan-puan sekalian, perpisahan itu sangat menyakitkan Abdullah. Masya Allah. Atikah macam steady lagi. Sebab dalam sejarah tak cakap pula Atikah tu yang kelang-kelibut. Abdullah bin Abu Bakar ni sampai jatuh sakit. Maka baik, kembali semula, rujuk semula, tetapi dengan satu komitmen. Apa dia? Jangan sampai isteri kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, alhamdulillah. Mereka baiki sikit keadaan tu, kahwin semula. Berjuanglah Abdullah bin Abi Bakar ini dengan penuh semangat menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia bertemu dengan syahid. Mati syahid. Tak beberapa lama kemudian tu mati syahid. Maka menjandalah Atikah binti Zaid. Dapat seorang suami syahid pun dah kira Masya Allah, suami syuhada. Kemudian dipinang Atikah binti Zaid, wanita yang dicemburui bidadari, yang layak untuk kita kata wanita dicemburui bidadari ini, dipinang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Masya Allah. Tak tahulah macam mana tingginya saham Atikah binti Zaid ketika itu. Masya Allah. Lalu berkahwin dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab juga mati syahid, sahabat-sahabat semua. Selepas Sayyidina Umar Al-Khattab, Atikah binti Zaid dipinang oleh Zubair Al-Awwam. Semua nama-nama besar tuan-puan sekalian, Masya Allah. Dan Zubair Al-Awwam juga mati syahid dalam perang Jamal, di lembah Siba. Jadi sekarang sudah 3 kali Sayyidatuna Atikah binti Zaid berkahwin, dan setiap suami Atikah binti Zaid Allah kurniakan syahid. Kerana pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan nak kaitkan sebab Atikah, tapi itu adalah takdir, pilihan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah memilih wanita yang mana? Jawabnya Atikah binti Zaid. Dan yang keempat, kemudiannya Atikah binti Zaid dilamar oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Husain bin Ali, mengahwini Atikah binti Zaid sehingga bertemu dengan syahid juga dalam peperangan. Dek kerana itulah ada riwayat mengatakan Sayyidina Ali karamallahu wajah mengatakan, siapa nak syahid? Dah 4 orang dah ni. Siapa nak syahid? Kahwini Atikah binti Zaid. Masya Allah. Masya Allah. Kita dengar rasa macam mana puan-puan? Allah, kita ni siapalah. Tentang kita ni jadi jalan wal-iyazubillah, kita tak nak jadi isteri yang bukan mendorong suami untuk berjuang, mendorong suami untuk mati syahid, tapi mendorong suami untuk melakukan maksiat. Minta yang bukan-bukan di luar kemampuan suami. Sampai suami kena ambil duit rasuah. Sampai suami kena salah guna kuasa. Sampai suami kena berniaga sambil menipu. Kenapa? Sebab isteri dekat rumah macam-macam permintaan. Kita tak nak jadi isteri yang sedemikian. Sebaliknya mari kita melihat, Masya Allah, Tabarakallah, hebatnya Atikah binti Zaid, seorang wanita mulia, yang budiman, yang utama, yang Allah berikan sebuah penghargaan kepada beliau. Apa dia? Setiap laki-laki yang mengahwini kamu akan Allah kurniakan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tadi Ustaz kata nak cerita pasal Ummu Salamah. Sebab inilah wanita-wanita sebenar yang dicemburui oleh bidadari syurga. Kita ni masih dalam perjalanan lagi ni, belum tahu lagi. Belum tahu.
Jangan kata bidadari syurga nak cemburu, jiran sebelah rumah pun tak cemburu. Tak ada nak cemburu kat leha atau benda nak cemburu dengan dia. Ai, faham tak? Ya, jadi jauh benar kita mikir tu. Tak ada siapa cemburu kat kita. Ummu Salamah, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, benar, beliau adalah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila isteri Nabi SAW, maknanya siapa dia? Ummahatul Mu'minin, ibu kepada orang-orang yang beriman, ibu kita semua. Ummu Salamah, tuan-puan sekalian, wanita yang sangat mulia. Allah takdirkan menjadi kehidupan Ummu Salamah. Apa dia? Ummu Salamah 2 kali hijrah. 2 kali hijrah demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketaatan Ummu Salamah dan bayangkan kesediaan Ummu Salamah untuk menanggung kesusahan demi pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Ummu Salamah hijrah ke Habasyah bersama dengan Abu Salamah. Perjalanan yang sangat sukar, sahabat-sahabat sekalian. Ya, bahkan kalau kita melihat kepada sejarahnya, tuan-puan sekalian, ada di kalangan orang yang hijrah ke Habasyah tu, duduk kat sana, akhirnya menjadi sangat susah, sangat susah. Ya, ialah duduk kat tempat orang. Lama tak lamanya Ummu Salamah hijrah ke Habasyah, tuan-puan, dapat 4 orang cahaya mata ke Habasyah bersama dengan suaminya Abu Salamah. Kalau kita meneliti hubungan rumah tangga Ummu Salamah dan Abu Salamah, kita boleh katakan bahawa hubungan rumah tangga mereka berdua menggambarkan hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat mesra, ya, hubungan yang sangat akrab, yang romantis, apa lagi, yang penuh dengan nilai-nilai yang didambakan oleh setiap orang yang berumah tangga, ada pada rumah tangga Ummu Salamah dan Abu Salamah. Kita tak heran, tuan-puan, kalau romantis di istana-istana yang indah. Tahu tak? Dah duduk istana, romantis lah. Duduk rumah, banglo, villa, mestilah romantis. Duduk villa pun tak romantis. Kalau kita fikir logik, dah benda tak susah, senang semua. Orang gaji 15 orang. Apa lagi? Tak ada apa nak buat, pergi romantis lah. Kan duit banyak, orang kaya. Betul tak, tuan-puan? Make sense tak apa yang saya cakap? Romantis ni untuk orang yang senang, itu biasa. Cuba orang bersawah padi itu romantis, dengan kuku-kuku hitam. Betul tak? Tengok tak mak kita dulu yang bersawah padi dengan kuku hitam. Lepas tu ada pula si suami dia kat tengah-tengah lumpur tu lah, dia cium tangan bini dia. Inilah tangan yang abang cintai. Itu betul romantis. Dengan lumpur-lumpur sekali package. Tuan-puan, Ummu Salamah dan Abu Salamah hidup dalam kesusahan, hidup dalam perjuangan, hidup dalam pengorbanan. Susah ke Habasyah tu. Tapi mereka dinobatkan sebagai apa? Maknanya kita tahu bahawa mereka adalah pasangan yang sangat menyantuni antara satu sama lain. Sangat menghormati, saling menghargai. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Tengok macam mana kepedihan yang Ummu Salamah rasakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil Abu Salamah. Suami kalau memang baik yang amat ni, tuan-puan, Allah uji dengan kematian dia. Contoh, pasti Allahu Akbar, ya. Tak mampu kot isteri tu nak gambarkan macam mana pedihnya ujian tersebut. Betul tak? Ini ada bunyi handphone dalam beg. Ni handbag siapa, ya? Ya, ni handbag. Kadang-kadang handphone bunyi. Okey, ya. Tak apa. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kita kata Ummu Salamah dan Abu Salamah tadi,
ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengambil Abu Salamah kembali ke rahmatillah, amat pedih dan amat sakit. Sebab itu suami yang sangat baik. Sangat baik. Betul ke tak betul tuan-puan? Kalau suami tu sangat baik, ya Allah, tengoklah kawan-kawan kita ya. Ya Allah uji, ya Allah ambil suami mereka. Ini benda yang betul ya, Ustaz cerita ni benda yang kisah benar. Apa yang Ustaz selalu dengar. Dia kata, ustazah, suami saya tu sebaik-baik orang. Kadang-kadang ada pula orang dengar terkebil-kebil dengar, yang laki aku ni bila lah pula. Bahkan ada orang kata macam ni, ustazah, kalau baik memang cepat, yang lambat tu yang tak baik. Wallahu ta'ala a'lam ya. Hidup mati ni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummu Salamah menanggung kesakitan tersebut. Dan dalam riwayatnya tuan-puan sekalian, Abu Salamah ni kecederaan parah masa perang Uhud. Dan memang ya, dalam peperangan, dalam perjuangan, Abu Salamah ni akan datang kepada Abu Salamah untuk merawat luka-luka pada badan suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Tuan-puan rasa benda tu senang ke kita nak lalui ya? Nak tengok luka pun kadang-kadang kita tak sanggup kan? Ya Allah, tak sanggup nak tengok. Kalau dah tengok selalu luka-luka tu, mungkin keluar juga daripada mulut kita apa dia, dah duduk rumah je lah. Ya, hari tu dah luka ni, luka lagi cukup lah. Kita tak bagi pun suami kita bersusah payah untuk agama Allah. Jadi pada seperang Uhud berlakulah kecederaan yang besar kepada Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah merawatnya, tetapi kecederaan tu parah sahabat-sahabat sekalian, membawa kepada kematian. Dan ada riwayat yang menceritakan bagaimana perbualan akhir di antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Seolah-olahnya Abu Salamah mengatakan, kalau aku mati, kau tak payah kahwin yang lain. Seolah macam agreement sebenarnya diorang berdua ni. Agreement apa? Diorang pernah buat agreement. Kalau yang meninggal isteri dulu, suami tak kahwin lain. Kalau yang meninggal suami dulu, isteri tak kahwin lain. Itu agreement kasih sayang diorang berdua. Tapi bila Abu Salamah sudah berada dalam keadaan yang dekat dengan kematian, Abu Salamah tukar balik. Abu Salamah kata, bila aku dah tak ada, aku doakan kamu mendapat laki-laki yang lebih baik daripada aku. Masya Allah. Ini memang perbualan-perbualan orang berkasih sayang tuan-puan sekalian. Kalau abang mati, kalau adik mati, macam itulah. Tapi ujungnya bergaduh. Macam Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, Sayyidatina Aisyah tanya kan kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau aku mati terlebih dahulu? Ini sebenarnya soalan-soalan yang ada nilai kasih sayang dan kecemburuan. Lalu Nabi kata, akan aku kafankan, aku salatkan dan aku tanam. Betul lah kan, nak buat apa lagi, betul tak? Kalau meninggal nak buat apa? Takkan nak letak dekat apa, takkan nak di frame. Betul lah, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikebumikan. Langsung Sayyidatina Aisyah kata, yalah lepas tu kamu bolehlah pergi rumah bini lain. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya? Dan itu hanya menggambarkan tanda sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata, cemburu lagi. Sayyidatina Aisyah jawab, siapa saja yang tidak cemburu kalau suaminya seperti kamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu memang bicara-bicara orang yang romantis, sahabat-sahabat semua. Balik nanti tolong buat. Bang, kalau saya mati macam mana? Tapi ingat ya, cakap besar jangan bergaduh. Ya. Mati tanamlah, dia kata. Sakit hati kita kan ya. Takkan abang tak nangis, kita tanya lagi. Nak nangis buat apa? Masya Allah. Lagilah ya. Jadi hati-hati dengan soalan tu. Takut kita tak bersedia menerima kejujuran suami kita tu. Ya. Baik, kembali kepada cerita Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Aku doakan Allah menggantikan kamu laki-laki yang lebih baik.
Ummu Salamah nak apa? Nak percaya ada lagi laki-laki yang lebih baik. Sebab itu bahkan ketika mana Nabi SAW mendatangi Ummu Salamah, sebab apa? Memang semua orang tahu pasti amat sakit bagi Ummu Salamah menghadapi kehilangan ini. Beliau suami isteri ni 2 kali hijrah ke Habsyah, mengharungi segala kesusahan, kemudian hijrah ke Madinah juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pisahkan Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya si Salamah tu Allah pisahkan. Sampai 1 tahun tak bertemu ni tiga-tiga ni. Kenapa? Diculik oleh kabilah masing-masing. Biar Abu Salamah saja yang pergi hijrah. Kamu Ummu Salamah, kabilah dia ambil. Anak Abu Salamah, kabilah Abu Salamah ambil. Dipisahkan. Tangisan seorang ibu, seorang isteri setiap hari kat padang pasir tempat mereka dipisahkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ditemukan kembali. Akhirnya genap setahun, kabilah Ummu Salamah pulangkan. Kata kat Ummu Salamah, ikut suka kamulah nak gimana. Nak buat apa, simpan kan? Ya, nak jaga anak kecil pun payah juga. Kabilah Abu Salamah pulangkan balik anak tu pada Ummu Salamah. Bermulalah hijrah Ummu Salamah dan anaknya berdua saja merentasi padang pasir Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan itu Uthman bin Talhah, kalau tak salah ustazah, ya, melihat 2 beranak ni berjalan, tanya nak pergi mana. Tiba-tiba jawapannya nak ke Madinah. Terkejut orang tu. Ke Madinah? 2 beranak. Aku tunjukkan jalan. Maka ditunjuki jalan oleh laki-laki tadi. Itu kisah dia tuan-puan sekalian. Maka bertemulah mereka dengan kekasih hati mereka kan dekat Madinah. Balik semula berjumpa. Tapi kemudian tak lama dalam perang Uhud, sahabat-sahabat sekalian berlaku kecederaan yang kemudiannya menyebabkan matinya ataupun syahidnya Abu Salamah. Dan bila Nabi SAW beritahu kepada Ummu Salamah, bersabarlah, bahkan berdoalah dalam musibah ini, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku dalam musibah ini. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berilah ganjaran kepadaku dalam mengharungi musibah ini dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Berpaling menoleh Ummu Salamah dengan doa tu. Sebab apa? Seolah-olah nak kata ganti dengan yang lebih baik. Mana ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Laki-laki yang begitu mencintai, laki-laki yang begitu penyayang, laki-laki yang aku dah bersamanya pada waktu susah dan senang. Masya Allah, ya, hubungan Ummu Salamah, Abu Salamah ni. Tapi Nabi katakan berdoa. Ya, berdoa. Tengok-tengok memang benar. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Laki-laki yang lebih baik itu adalah laki-laki yang terbaik, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Ummu Salamah dapat menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar pun rasa naik bulu roma kita kan, ya. Ya Allah, kemuliaan Allah bagi jadi isteri baginda Nabi SAW, Ummahatul Mukminin. Tuan-puan kena faham, bukan tak ada wanita-wanita lain pada masa itu nak menawarkan diri menjadi isteri Nabi SAW. Siapa tak nak? Siapa tak nak? Tapi yang Allah tidak izinkan sahabat-sahabat sekalian takkan jadi. Contoh Ummu Hani, salah seorang daripada orang yang nak sangat kahwin dengan Nabi SAW, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlaku. Jadi Ummu Salamah mendapat satu kemuliaan, terpilih menjadi isteri Nabi SAW. Dan saat Nabi cakap lamar Ummu Salamah, bermakna Ummu Salamah dijemput untuk menjadi isteri Nabi dalam keadaan ketika itu Nabi SAW telah ada isteri-isteri yang lain selepas kewafatan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Untuk Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid yang sama susah senang dengan Nabi SAW, yang berjuang sampai habis harta Khadijah bintu Khuwailid di jalan Allah, Allah takdirkan dia tidak dimadukan. Selepas Khadijah bintu Khuwailid, yang itu adalah fasa poligami Nabi SAW,
yang kita akan dapati setiap orang itu ada sebab. Ya, jadi Nabi SAW bertanya kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah tahu, aku dijemput kepada sebuah rumah tangga poligami. Apa jawapan Ummu Salamah? Ya Rasulullah, siapa yang akan menolak pinangan kamu? Siapa yang akan menolak? Semua orang nak menerima pinangan kamu. Tapi Ummu Salamah wanita bijak, rasional. Bukan bermakna bila nak buat. Kan? Nak ikutlah, tak kisahlah. Apa kata Ummu Salamah? Ada 3 perkara yang menghalang. Bijak Kalau ikutkan, kalau dah kena lamar, melompat terus kan? Masya Allah. Terus, ya Allah, tak fikir dah. Ini kan ramai yang nak dengan Nabi SAW. Tiba-tiba dilamar Nabi SAW. Tapi nak bagi tahu, Ummu Salamah ini wanita bijak. Walaupun kita dapati dalam kehidupannya ada iliman-iliman, kita kata penuh dengan romantis lah apalah, tapi cekal, kuat, pengorbanan di jalan Allah, bijaksana. Lalu dikata kepada Nabi SAW ada 3 perkara. Pertama, aku dah tua. Yang kedua, anak aku ramai. Yang ketiga, aku sangat cemburu. Ya. Jadi Masya Allah masih lagi ada pertimbangan. Bukan terima saja. Kenapa? Tidak mau mendatangkan beban kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW juga menjawabnya dengan begitu hikmah, dengan begitu bijaksana. Kamu tua, apakah aku ni muda? Nabi kata. Ya, maknanya sama-sama tua lah, kan? Ya, anak kamu ramai. Itu pun Nabi jawab, ya, aku akan menjadi ayah lah. Macam itulah, saya pun tak ingat sangat yang tu. Cuma yang ketiga tu saya ingat. Dia kata aku sangat cemburu. Nabi kata aku doakan agar Allah mengangkat cemburumu itu. Maka Nabi doakan khusus untuk Ummu Salamah agar Allah mengangkat cemburu di hati Ummu Salamah, yang membolehkan untuk Ummu Salamah boleh hidup dengan isteri-isteri yang lain. Kalau tak, penyakit cemburu ni memang sahabat-sahabat sekalian satu ujian yang sangat besar. Kalau Allah tak angkat, maka dia akan jadi sangat sukar bagi seorang wanita itu hidup dalam suasana poligami. Inilah dia Ummu Salamah. Masya Allah, tabarakallah. Kita nampak pada takdir kehidupannya, tuan puan sekalian, apa dia? Ini wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang masuk syurga, tuan puan, wanita yang pasti dicemburui oleh bidadari-bidadari syurga. Dan kita bila mendengar kisah-kisah yang seumpama ini, apa kita nak buat? Bukanlah menjadi perhatian kita sangat. Ustazah, saya solat, puasa, agak-agak bidadari dah cemburu ke belum? Bukan itu cerita dia. Itu bukan perhatian kita. Itu hanyalah satu gambaran ataupun simbolik kepada apa? Bernilainya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilaian kita di sisi Allah. Orang kata apa? Bidadari pun cemburu. Itu simbolik je, ya. Nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajarlah daripada kisah yang Ustazah ketengahkan tadi. Bagaimana kemuliaan jiwa Atikah binti Zaid, macam mana kemuliaan jiwa Ummu Salamah, ketahanan Ummu Salamah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belum lagi kita melihat langsung kepada Ummahatul Mukminin, kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah ada baca satu kisah, cuma Ustazah cerita ni dalam keadaan Ustazah cakap sungguh-sungguh, Ustazah tak tahu riwayat tu sahih ataupun tidak, ya. Kata-kata Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid kepada Nabi SAW ketika mana Khadijah dah tua dah, tuan puan sekalian, ketika mana Khadijah telah pun menginfakkan seluruh apa yang dia ada, yang beliau ada, dan beliau masih lagi berfikir-fikir, apa lagi untuk agama Allah, apa lagi aku nak bagi untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam kisah itu mengatakan air mata Khadijah itu jatuh di atas pipi baginda Nabi SAW ketika Nabi
tidur di atas ribaan Khadijah bintu Khuwailid. Masya Allah ya, tidur atas ribaan ni, cubalah fikir last suami tidur atas riba. Bukan duduk berpangku kepala je atas riba tu. Cuba fikir bila last suami datang, abang nak tidur atas riba lah. Ke tak ada langsung, seingat saya tak ada Ustazah. Dia kata, ambil bantal lagi, elok bantal beriba awak lagi. Nabi SAW, Masya Allah ya, romantisnya Nabi SAW, tuan-puan sekalian. Nabi tahulah wanita tu macam mana jiwa dia. Orang perempuan, tak maaf cakap ya tuan-puan, ini kita pandang dekat sana ya, dekat Facebook tu, biar orang lelaki dengar. Bukan susah pun nak jaga tuan-puan, sungguh saya cakap. Ada elemen-elemen yang sangat halus untuk dia merasakan dia disayangi, dia dihargai, dia dicintai, dia dilindungi. Bukan suruh bagi kereta Ferrari. Betul tak? Okay, so kalau suami hadiah Ferrari, bagi kat ustazah. Bukan nak rumah 4 tingkat ada lift. Betul tak? Ya ke ni? Betul, bukan. Tapi kalau hari suami kita tuan-puan tiba-tiba dia kata apa? Abang teringinlah nak tidur atas ribaan sayang, dia cakap. Itu kan tuan-puan sampai mati tau kita ingat. Sampai mati kita ingat. Kalau jadi perangai, jadi sikap, memang suka, memang dia boleh tertidur, letak kepala di atas ribaan isteri, Masya Allah indahnya rumah tangga tu. Itu je. Betul tak tuan-puan? Ustazah mengkaji benda-benda ni tapi ialah bukan semua orang boleh buat sebenarnya. Antara bentuk kasih yang tulus sangat, yang sebenarnya memang sayang, ialah orang yang boleh, ini untuk suami isteri lah ya. Kalau yang belum kahwin tu, cuba sumbat telinga dulu. Kalau pasangan kita tu boleh memeluk pasangan dia ketika mana pasangan dia tu sedang tidur. Dia sedang tidur kan, ya? Lepas tu datang suami ataupun isteri, dia peluk orang yang sedang tidur, ataupun dia kucup dahi orang yang sedang tidur. Itu tuan-puan sekalian akan dirasai oleh pasangan yang sedang tidur tu. Dia punya limpahan kasih sayang yang sangat halus dan murni. Dia tak sama dengan kes, abang dah lama tak peluk saya, peluklah sekali. Tak sama. Mai sini abang peluk. Mai nak peluk. Oh ya Allah, sakit pula hati. Ya, macam tu sekali minta nak kena peluk. Bang, nak apa? Peluklah saya ni sekali. Nak peluk saya. Mai sini kita peluk. Bodohlah kita kena peluk macam tu. Tolonglah tuan-puan. Belajarlah sikit daripada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang betul tuan-puan sekalian ya, siapa yang maknanya pernahlah melalui pengalaman tu, dia sedang tidur, tiba-tiba dikucup oleh suami dia. Dia tengah tidur, tapi dia kena kucup tu, jagalah kan, ya. Dia boleh senyum dalam tidur tu, dia terasa apa? Ya Allah, sayangnya laki aku kat aku. Aku tengah tidur ngalih-alih basi pun dia cium. Faham tak tuan-puan? Ya, tolong sampaikan pesanan ustazah ni kepada suami di rumah. Balik pada kisah tadi. Nabi SAW ketika itu tidur di atas ribaan Khadijah bintu Khuwailid. Menitis air mata Khadijah kena jatuh di atas pipi baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, kita dengar tu kan, indahnya hidup. Sehingga Nabi SAW jaga. Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Khadijah? Jadi saya kata riwayat ni kan, saya kata saya tak tahu sahih tak sahih kan. Sebab Khadijah kata macam ni, kalaulah tulang belulangku ini, bila aku mati, tulang belulangku ni boleh disusun. Sebab Khadijah kata, ya Rasulullah, aku teringatkan sungai perjuangan kamu yang semakin panjang.
Perjuangan kamu tu ibarat sungai penuh dengan cabaran. Kalaulah tulang belulangku ini boleh diatur, disusun untuk menjadi jambatan di sungai itu, buat jambatan tulang aku. Masya Allah Apa yang boleh membantu kamu? Atau kalau tulang belulangku ini boleh diperhargakan, ada nilai, dijual, kemudian hasilnya gunakanlah untuk membantu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Khadijah bintu Khuwailid. Yang seluruh apa yang beliau ada, tuan-puan sekalian, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa dia? Bila kita nak jadi wanita yang ada harga, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah bawalah perhatian kita kepada kisah hidup baik ummahatul mukminin maupun para sahabiyah, iaitu golongan-golongan yang terlebih dahulu daripada kita, yang sudah dapat dipastikan insya-Allah tuan-puan sekalian, mereka ini hidup dalam keadaan yang baik dan mengakhiri kematian juga dengan kebaikan. Apatah lagi kalau Sayyidat Nisa'il Alamin, penghulu-penghulu wanita syurga, lagilah kita kena belajar daripada kehidupan mereka. Seperti siapa dia? Sayyidat Nisa'il Alamin, Maryam bintu Imran, Asiyah, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena belajar daripada kehidupan mereka. Kalau tak, hidup kita sekarang ni tak siapa heran pun. Tak ada siapa kes, tak ada siapa cemburu pun. Apa yang kita ada sekarang? Maksud dia apa? Jauh lagi tuan-puan sekalian untuk menjadi wanita yang simbolik dia tadilah dicemburui oleh bidadari-bidadari syurga. Bila kita nak bermula sekarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu idza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Seorang wanita itu apabila dia menjaga salat 5 waktu, apabila dia menjaga puasa di bulan Ramadan, apabila dia menjaga maruah dirinya, apabila dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, mana-mana pintu yang kamu sukai. Masya Allah. Bunyi macam senang kan? Apa dia tadi? Jaga solat 5 waktu. Tapi kalau jalan-jalan sikit, bila ajak solat, nantilah, payahlah, berlengahlah, susahlah nak buka tudung sebab pin dia ada 17, nak ambil wuduk payah. Tengok cabaran wanita nak jaga solat 5 waktu je. Betul tak? Banyak benda yang maknanya akhirnya kita rasa terbeban dan susah pula nak buat, walaupun 5 waktu je. Bukan suruh solat tahajud kat sini. Jaga 5 waktu dengan baik, dengan sempurna. Sebab apa? Dahlah kita ni kalau tolak-tolak period, haid, nifas, sikit kita solat. Ustazah hari tu pernah buat apa? Pernah buat kiraan sahabat-sahabat semua Cuba tuan-puan kira, tolong keluarkan kalkulator. Orang perempuan mesti ada kalkulator. Kalau kita period 7 hari, ambillah 7 hari 7 hari sebulan kali 12. Okey, ni kena betul-betul 7 kali 12 berapa? 84. Okey, letak tepi 84. Kita start period daripada umur 12 tahun sampailah umur 45 tahun contoh. Jadi 45 tolak 12 berapa? 33 kali 84. Berapa? 2,000?
700, sekejap ya, saya tulis 2,772. Okey, kalau satu tahun 365 kan? Bagikan 2772 bahagi 365. Berapa tahun? Bermakna kita tu tak semayang 7 tahun kan? 7 tahun setengah kan? Lama tak? Lama. 7 tahun setengah. Kan nak kali-kali lagi? Tak kali dah kan? Campur nifas. Kalau macam ustazah kan, 7 anak, nifas 40 hari, gugur pula 4 kali, dalam 2 minggu juga. Banyak kan kita tak solat. Bukan kita nak menyalahkan benda tu ya, itu memang sunnatullah untuk kita lah ya. Tapi nak bagi tahu apa dia? Jadi berbakinya waktu yang kita wajib menunaikan solat fardu 5 waktu ni, buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Inilah sebenarnya antara maksud kepada nuqsanuddin, kurangnya agama. Sebab apa? Tengok, solat 5 waktu pun 7 tahun lebih. Itu kita congak-congak biasalah kan ya. Kalau nak lebih accurate tu masing-masing buat untuk diri sendirilah. Nampak sahabat-sahabat semua, maknanya jangan buat orang kata apa, buat lebih kurang. Sah ke tak sah, kena ambil tahu betul-betul. Ya, banyak isu-isu tentang fake. Bukan fake, F-A-K-E ya. Fiqh, al-fiqhu. Dalam bab ibadah kaum wanita ni, kena ambil tahu. Jangan sampai solat kita tidak sah. Padahal itulah banyak yang Allah suruh pada kita kan, tolak dan yang lain-lain. Maka jaga solat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Campur dengan haid ya ataupun nifas, mesti wajib diqada. Kena ambil tahu hukum. Kalau kita mengandung, ya tak boleh nak puasa macam mana? Nak qada ke, nak bayar fidyah ke? Sebab semua itu adalah hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tak sempurna. Wasamat syahraha. Bunyi macam simple semua. Bukannya suruh puasa sunat Isnin Khamis. Puasa sunat Isnin Khamis tu lagi terburai, kerja dia niat je. Lepas tu sekarang tengah hari buka. Ya, ini cakap pasal puasa Ramadan. Walaupun bunyinya simple, 30 hari Ramadan, tapi isunya banyak. Datang haid lagi. Bila datang haid bulan Ramadan, ada pula sikap macam ni. Ya, contoh. Bila Ramadan je haid dia rasa macam belum lagi ni, ada lagi ni. Bila dia ada lagi tu, dia punya sikap tu tak sama dia punya stand dia tak sama. Ada lagi. Maknanya apa? Tak payahlah puasa. Tapi kita bawa pergi umrah. Kalau kes pergi umrah bila dia datang haid, saya rasa dah tak ada lagi dah ni ustazah, saya dah boleh pergi tawaf. Betul ke saya katakan ya? Sebab sekarang kita punya sikap tak sama kan. Kalau kat Malaysia ada lagi. Bila sampai kat Mekah, pasal isu nak buat umrah tu, boleh dah ni, boleh bekerja pergi tawaf. Padahal masih ada lagi dia punya ujung-ujung tu masih belum habis bersih betul. Jadi ini isu wanita dengan puasa yang tidak boleh diambil mudah sahabat-sahabat sekalian. Kita kena tahu hukum yang berkait dengan diri kita sendiri. Macam mana nak buat ni? Bunyi macam simple, wasamat syahraha, tapi kat situlah melambat-lambat isu tuan-puan sekalian. Ada seorang sahabat masya-Allah, anak yang salihah ni, sahabat ni, dia nak bayarkan fidyah untuk mak dia dalam bab puasa. Dia kata sebab dia tahu mak dia hijrah jadi maknanya jaga solat apa semua pun, saya pun dah besar dah masa tu, jadi saya boleh mengagak dan daripada cerita-cerita mak pun mungkin mak ada sebenarnya dia tak ambil berat soal puasa. Tengok anak-anak yang soleh sangat, solehah Jadi saya nak bayarkan fidyah semua tu. Dia tanya dia berapa tahun. Ini saya ingat lupa tuan-puan
Tahun dia tu bila Ustaz kira, congak-congak lah berdua dengan dia, makna dia kena bayar fidyah dekat nak 20,000. Lah kata macam ni, tak payahlah ambil sebulan. Dia nak sebulan juga. Saya ambil sebulan, dia cakap. Kita bolehlah ambil kadar-kadar yang lebih. Tak, saya nak ambil pada maksima. Saya nak bebaskan mak saya. Saya takut, dia cakap. Masya Allah, baiknya anak. Lepas tu bila Ustaz kata dekat nak 20,000 lebih, dia kata betul. Daripada tanya satu ustaz lain, ustaz tu pun kata kalau itulah sefer yang makcik tu cakap, kita kira-kira, dia kan jadi sampai 20,000. Tahun per tahun tadi cakap, banyak tahun ya tuan-puan. Campur dengan mak dia pun ramai anak apa semua kan. Jadi anak dia bayarkan. Masya Allah, subhanallah. Dan saya memang doa, ya Allah, dia kata memang ni anak yang salihah lah ya. Sanggup. Dia kata saya tak kisah berapa ribu pun demi mak saya. Saya tak nak mak saya tersangkut dengan apa-apa salah. Sebab puasa bulan Ramadan ni wajib. Nampak simple tuan-puan tapi kita kena buat elok-elok. Sebab kat sini Allah amanahkan kita tu. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatan diri. Sama sekali tidak berzina dengan mana-mana laki-laki. Bahkan menjaga kehormatan diri, aifatun nafsi, ya, dengan sebaik-baiknya. Tengok macam mana Khadijah bintu Khuwailid, sekalipun beliau seorang usahawan ataupun usahanita, jutawan, seorang yang ada capability ataupun ada kemampuan untuk menentukan modal ataupun yang memiliki modal kepada peniaga-peniaga di seluruh Mekah. Hebatnya Khadijah bintu Khuwailid. Ya, dia boleh apa? Mencorak tu, ekonomi tu. Tetapi digelar sebagai At-Tahirah. Beliau janda tapi At-Tahirah. Beliau businesswoman tapi At-Tahirah. Apa makna At-Tahirah? Wanita suci. Wanita yang memang ada kelas yang tersendiri. Bukan boleh bertepuk bertampang dengan orang. Bukan boleh ditegur-tegur orang bersiul-siul kat kita, tak. Kenapa? Ini At-Tahirah. Dia ada harga diri. Walaupun dia janda. Walaupun dia seorang peniaga. Yang kadang-kadang stigma masyarakat, tuan-puan, kalau perempuan berniaga mesti nak gedik-gedik sikit. Kalau janda, macam-macam lah stigma masyarakat. Tapi biarkan masyarakat dengan stigmanya, kita kena ubah. Ustazah pernah tuan-puan sekalian memberikan ucapan di hadapan ibu-ibu tunggal. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada isteri tu suami dia meninggal ataupun terpaksa menghadapi perceraian dalam rumah tangga mereka, ketika mana memang dah dilihat dah perceraianlah solusi yang terbaik. Apa yang saya cakap kepada mereka tuan-puan sekalian, kita jadilah ibu tunggal yang terhormat. Yang terhormat. Terhormat tak terhormat kita ni macam mana? Ditentukan dengan pembawaan kita sendiri. Contohilah Khadijah bintu Khuwailid yang digelar At-Tahirah, wanita suci. Ya, yang tidak mudah didampingi oleh mana-mana lelaki, kecuali kalau ada urusan. Wanita yang memiliki akhlak yang tinggi, yang melihat juga kepada nilai akhlak kepada orang lain. Khadijah bintu Khuwailid. Kalau Khadijah bintu Khuwailid nakkan laki-laki bangsawan yang berkuasa, yang boleh tambah lagi modal Khadijah, melambak ada laki-laki itu di Mekah. Betul tak? Kalau Khadijah nak golongan bangsawan menanti-nanti je kalau Khadijah nak kat dia. Tapi Khadijah melihat akhlak yang ada pada Nabi SAW. Cantik sangat akhlak Nabi. Al-Amin, seorang yang sangat amanah. Yang aku bagi modal banyak ni, pergi diniagakan, bawa balik keuntungan, tak mengambil apa-apa pun, tidak ada penipuan, tidak ada khianat, tidak ada rasuah. Masya Allah, subhanallah. Kalau hati kita menilai akhlak sebagai penilaian yang sangat tinggi, maknanya kita juga sahabat-sahabatlah manusia yang ada nilai akhlak tersebut. Orang tak ada akhlak, apa dia nak kisah akhlak orang lain? Dia takkan nilai akhlak. Orang yang dalam hatinya ada harta, ada dunia, dia akan nilai pada orang lain pun dunia orang tu. Betul tak tuan-puan? Tapi orang yang ada agama pada diri dia, dia nak orang yang ada agama.
Bagi orang kaya melangit pun, dia tengok, tak nak lah duit rasuah, tak nak. Itu suruh kahwin, cucur balik, bagi apa hadiah pun tak nak. Kenapa? Sebab apa yang menjadi penilaian dalam diri kita tu penting. Itu Khadijah bintu Khuwailid. Dan yang keempat, wa ta'at zawjaha, mentaati suami. Masya Allah. Siapa kata senang kat tangan? Adalah seorang kat tangan. Tanya dah kahwin belum? Belum. Contohlah. Siapa kata susah juga? Angkat tangan. Yang ketiga sangat susah. Okey, kita tengok yang susah juga dulu. Susah juga. Angkat tangan. Tadi angkat, ni dah tak angkat pula. Setelah tahu yang ketiga tu lagi tepat. Yang ketiga sangat susah. Ya. Setiap benda, ya, bila ganjarannya adalah syurga, tuan-puan sekalian, pastilah ada cabaran, ada perjuangan dia. Ya. Syurga tu bukan dihampari permaidani merah. Hifatul jannah bil makarih wa hifatun nar bis syahawat. Syurga itu dipagari oleh perkara-perkara yang menjadi kebencian nafsu. Nafsu tak suka. Ya, sakit hatilah, nafsu tu sakit. Tapi itulah yang bawa kita ke syurga. Banding dengan neraka, dipagari oleh benda-benda yang menyenangkan nafsu. Jadi memang sahabat-sahabat sekalian, mentaati suami ini memerlukan kepada kesungguhan, kesedaran dan skill yang tersendiri sesuai dengan suami masing-masing. Betul tak? Tak sama kan suami? Ke sama suami? Tengok dua sebelah-sebelah. Suami kita sama. Sekarang lain pula sekarang, kan, ya? Suami lain-lain. Lain-lain ujian dia, tuan-puan sekalian, lain-lain. Ada suami lebih kurang sangat. Isteri dia melawang-lawang pun isteri dia baik lagi. Nak makan tak? Oh, bapaknya. Dah panggil bapaknya. Melawang pula nak makan tak makan. Itu pun suami dia cerita kat kawan dia, bini dia baik. Isteri dia baik, isteri ni. Kena kat seorang lagi, tuan-puan sekalian. Tak pernah dilaung pun. Panggil macam-macam. Tapi pada suami tu masih tak capai piawaian. Ini nasib masing-masing lah. Bahagian masing-masing lah. Tak boleh kita nak kata, suami orang tu dah puji tau bini dia kalau macam ni. Ya? Itu suami dia. Suami kita ujian kita. Nampak sahabat-sahabat semua? So kita kena apa dia? Membawa diri kita memang menyesuaikan dengan inilah takdir kita, inilah ujian kita, inilah suami kita. Isteri pun sama juga. Yang boleh membantu keadaan ini adalah masing-masing kena saling tolak ansur, faham memahami. Baru boleh. Kalau tak, cabaran tu rumah tangga tu. Nanti nak mentaati tu jadi satu cabaran yang sangat susah. Cabaran yang sangat susah. Dulu-dululah ya sahabat-sahabat semua, Ustazah sempat stres juga dulu-dulu. Ketika mana piawaian tu terlampau tinggi. Ya, stres. Ustazah ni cakap kuat juga. Boleh juga bercakap kuat. Ya. Jadi kalau ada masa tu suara kita tinggi kan. Tapi qadar Allah, suami saya memang tak boleh kalau suara kita tinggi. Sebenarnya ustazah ni kalau tuan-puan biasa berborak ataupun datang kat rumah-rumah orang Negeri Sembilan, kita tak bergaduh, kita berbincang. Tapi memang biasalah, makna pompang macam tu kan. Actually tak bergaduh langsung. Lepas tu kita orang ketawa-ketawa je. Cuma suaranya kuat. Mungkin untuk keluarga usaha tak macam tu sangat lah ya. Sebab mak ayah kan memang tak adalah macam tu. Tapi kadang-kadang adalah sikit suara tu kuat juga. Tapi bila pernah, ni cerita lama ya tuan-puan, bila suami saya bagi tahu mak dia tak ada PhD, mak dia tak ada master, mak dia bukan ambil usuluddin, tapi dia tak pernah dengar mak dia angkat suara depan ayah dia. Yang itu merah padam kita dengar tau.
Itu merah padam ya Allah. Sampai hari ni ingat. Daripada lama dah. Tahu berapa belas tahun dah. Sampai hari ni ingat. Lepas tu bila kita tanya pula dengan orang terdekat kan, apakah suara kita tinggi? Semua kata tak. Semua kata tak. Tak, dia kata. Akak punya kawan lagi teruk. Mana kawan dia? Anak saya kata, tak Umi. Kita orang pergi rumah kawan kita, mak kawan kita lagi dah teruk buat kat ayah dia. Habis tu yang Umi tadi cakap tu tinggi ke? Ya Allah, sempat stres tuan-puan. Tapi kemudiannya untuk kita lah kena uruskan tekanan tu kan. Saya fikir, ya Allah, apa hikmahnya ya Allah. Susahnya nak jadi isteri solehah kalau macam ni. Sebab dia punya penanda aras tu tinggi sangat. Ya Allah, ya Tuhan, macam mana ni? Tapi hati ustazah tu dilunakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila bersangka baik, kerana Allah nak kamu memiliki keindahan akhlak yang terpuji. So memang kena pergi jauh sikit. Kalau semua cepat lulus, macam tu dah jadinya. Jenis-jenis isteri yang kalau pergi pasar malam tu, dia suruh suami dia bawa semua. Bawa lagi. Tu dekat bahu tu masih boleh. Lagi. Aduh. Aduh, tak kesian ke kan lepas tu bila orang kata, Kak, kesian suami akak macam-macam. Biar dia orang jantan dia. Tak mungkin saya cakap macam tu. Sebab apa? Sebab rendah piawaian ni pun susah juga Jadi usah niat macam tu lah. Yelah, Allah nak baiki aku kot. Dia nak suruh akhlak baik, nak suruh elok-elok lagi. Jadi tinggi sikit lah dia punya penanda aras. Walaupun kadang-kadang kita rasa stres sebab tinggi sangat, tapi kita cuba atas nama apa? Wa ata'at zaujaha. Tersilap, terlebih, terkurang, kena selalu datang minta maaf minta maaf. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil jangan sampailah kita meninggal dunia sampai kita meninggal dunia. Itulah yang kita akan lalui, berbolak-balik sampai mati, demi untuk meraih pada penghujung hayat kita tu Allah melihat kita sebagai isteri yang taat kepada suaminya. InsyaAllah yang ini masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak, silakan dan kamu jadilah bidadari, ketua bidadari syurga kepada suami kamu. Zaf ada jumpa satu kes orang sedang bergaduh suami isteri. Dia kata, Ustazah, boleh ke saya doa supaya suami saya kat syurga so ganti orang lain? Dia kata, tak apalah, akak tengah marah. Nanti kalau dah hilang marah tu balik semula, akak nak suami akak jadi apa? Jadi suami kat syurga. Orang tengah marah. Tak, Ustaz, saya nak orang lain jadi suami saya kat syurga. Terhingin dia lagi dah biar dia pun dapat bini lain. Sakit benar hati dia Jadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah nak kongsikan satu doa Adalah beberapa doa. Antara doa yang Nabi SAW ajarkan ketika mana kita berhadapan dengan sesuatu yang merisaukan, nakkan kebaikan, Nabi ajarkan doa. Ustazah baca, sahabat-sahabat ikut Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Maksud dia, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali kamu, tidak ada yang menolak kejahatan kecuali kamu, tidak ada kekuatan maupun keupayaan kecuali dengan kamu. Ini memang kena kita lazim-lazim baca. Sebabnya ini adalah asas yang kita nak kan. Allah datangkan kebaikan, Allah tolak keburukan, dan tidak ada daya untuk semua benda tuan-puan sekalian kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak tolong untuk sesuatu urusan, maka kekallah urusan itu jadi payah kepada kita walaupun sebenarnya
benda tu mudah kepada orang lain apabila Allah mudahkan orang lain. Jadi kuncinya apa dia? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada nak dimudahkan atau dipayahkan. Kitalah yang mohon kepada Allah, wala haula wala quwata illa bika. Demikian juga sahabat-sahabat sekalian, ya, satu doa lagi yang memang bila kita baca doa tu hati kita rasa terubat sangat. Dan tidaklah doa ini kita nak baca semata-mata lepas solat, ya, tapi ketika mana kita rasa ada, yalah, masa bila-bila lah tuan-puan nak baca, iaitu doa yang berbunyi, baca dengan ustazah, ya, Allahumma atau Rabbi zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa'tina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wardina warda anna. Maksud dia, Rabbi zidna, ataupun kalau seorang, Rabbi zidni, ya Allah tambahilah kami, wala tanqusna, jangan kurangi kami, untuk semua kebaikan. Tambah ilmu, tambah rezeki, tambah kebaikan, tambah kasih sayang, ya, tambah apa lagi? Tambah barakah. Sentiasa konsep dia apa dia? Rabbi zidna wala tanqusna, Rabbi zidna wala tanqusna, Rabbi zidna wala tanqusna. Kalau baca lepas solat pun sangat rasa ni, ya. Ya Allah, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, jangan engkau kurangkan. Wa akrimna wala tuhinna, muliakanlah kami, jangan engkau hinakan kami. Wa'tina wala tahrimna, teruslah memberi kepada kami, jangan halangi kami. Wa athirna wala tu'thir alaina, dan dahulukanlah kami, jangan kebelakangkan kami. Wardina warda anna, dan jadikanlah kami redha dan kamu redha kepada kami. Itu maksud doa dia. Ya, yang kita dengar maksud dia pun kita rasa apa? Lapang sangat. Rabbi zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa'tina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina wardina warda anna, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memimpin kita semua untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan, ya, untuk menjadi ibu yang lebih baik, anak yang lebih baik, isteri yang lebih baik, hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, dan sentiasa bertambah baik dan baik dan baik, sehinggalah, ya, insya-Allah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Banyakkan istighfar, banyakkan sedekah. Itu adalah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk para wanita. Ya, wahai wanita, wahai seluruh wanita, tasaddaqna wakthirna istighfar. Banyakkan sedekah, banyakkan istighfar, kerana aku melihat ramai di kalangan kamu di dalam neraka. Jadi penawar dia apa dia? Sedekah dan istighfar. Sedekah dan istighfar. Hari-hari tuan-puan ingatkan, aku tak mau tergolong dalam golongan ahli neraka. Ya, golongan ahli neraka tu kat akhirat. Kat dunia ni nampak dah perangai tu. Ya, kat dunia ni sengsara dah dengan pembawaan ahli neraka tu. Wal-iyazubillah. Jadi kita nak bahagia dunia, bahagia akhirat, dua perkara jaga, sedekah dan perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kita semua akan dicemburui jiran, adik-beradik dulu kan, ya. Sehinggalah akhirnya insya-Allah dicemburui oleh bidadari-bidadari syurga, simbolik kepada nilai dan harga diri kita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum